Assalamualaikum guys. Pada kali ini saya nak membicarakan mengenai sebuah peranti pertengahan daripada Realme, iaitu Realme GT Master Edition. Ada beberapa ciri yang saya sendiri sukakan. Antara contohnya ialah paparan Super AMOLED 120Hz. Seperti biasa, anda tidak akan dapat menikmati kadar penyegaran semula 120Hz seperti ini, melainkan anda lihat dengan mata anda sendiri bagaimana kelancarannya. Jadi jika anda nak lihat, silalah menghala ke mana-mana booth atau kedai Realme yang berhampiran. Seterusnya, antara perkara yang saya sukakan mengenai Realme GT Master Edition ialah Realme UI 2.0. Realme UI 2.0 ini, pada sesetengah orang dikatakan kelihatan paparan antara mukanya seperti stock UI. Dan paling penting, meskipun ada sedikit bloatware, anda boleh nyah pasang tanpa memerlukan bantuan ADB. Hanya perlu klik pada ikonnya dan klik uninstall. Oh, sebelum saya terlupa tentang paparannya, satu kekurangan yang saya dapat lihat ialah meskipun dengan Super AMOLED dan juga pensijilan Widevine L1.2, ianya tidak menyokong fungsi HDR. Jadi jika anda menonton Netflix, anda hanya dapat menonton pada resolusi maksimum 1080p tanpa sokongan HDR. Okey, itu sahaja antara kelemahan paparannya. Baik, seterusnya kita beralih pula kepada kameranya. Realme GT Master Edition menawarkan 3 buah kamera. Kamera pertama 64MP, kamera kedua 8MP ultra sudut lebar, dan kamera ketiga 2MP makro. Malangnya untuk kamera makro, pada saya ianya hanya sekadar berada di situ untuk ada sahaja. Realme meletakkan kamera makro ini untuk boost spesifikasi Realme GT Master Edition supaya dapat mereka meletakkan triple kamera kononnya. Tidak seperti kebanyakan model-model Xiaomi yang mereka letakkan ciri telefoto pada kamera makro. Kamera ini hanya sekadar kamera makro sahaja, tanpa telefoto. Jadi anda perlu merapatkan kamera anda kepada subjek untuk mendapatkan hasil yang lebih jelas dan juga terperinci. Tanpa melengahkan masa lagi, daripada saya bercakap panjang, apa kata kita lihat beberapa keping gambar dan juga video yang saya ambil. Jadi, without further ado, let's roll the camera. Okey, Assalamualaikum guys.
Seperti mana yang anda dapat lihat, semenjak Putrajaya ni dah boleh beralih ke fasa 2, makin ramai keluarga dan individu yang keluar untuk beriadah pada awal pagi. Nampak Okey, vlog pagi ni bukan saya nak bercerita pasal motor saya, walaupun dalam frame pertama awal-awal lagi dah nampak motor. Tapi kali ni saya nak bercerita ataupun berkongsi tentang kamera Realme GT Master Edition. Awal pagi ni hujan rintik-rintik sikit, jadi memang boleh nampak lah cuaca agak gelap. Saya mendapati kebanyakan telefon-telefon baru yang baru-baru keluar lah, meskipun dalam kategori mid-range atau pertengahan seperti ini, ianya dah masih dapat merakamkan kualiti video yang agak bagus. Cumanya cabaran untuk setiap telefon ni ialah rakaman dalam keadaan pencahayaan yang kurang atau suasana gelap. Kalau cuaca terang, mana-mana telefon pun akan dapat rakamkan video dengan baik. Tapi cabaran yang sebenar ialah ketika cahaya kurang, seperti mana sekarang. Rakaman ni saya buat secara auto. Saya tak tekan apa-apa butang pun di atas UI dia, di atas aplikasi ni. Dan saya tak gunakan sebarang mikrofon luaran. Apa yang anda dengar ialah apa yang dirakamkan oleh telefon ini. Saya cuba sehabis boleh untuk membuat rakaman seperti mana orang-orang biasa atau end user rakamkan. Sama ada stabil atau tidak, okey atau tidak, anda yang tentukan, anda yang nilaikan sendiri. Okey, anda dah tengok video pada waktu pagi. Sekarang saya buat rakaman pada waktu petang pula. Pagi saya bawa R15, petang saya bawa NMAX. Itulah dia dua motor kesayangan. Seperti biasa, saya hanya gunakan mode shooting auto. Tiada sebarang perubahan tetapan dibuat. Dan saya juga biarkan exposure tidak dikunci, supaya kita boleh lihat bagaimana kamera ini mengendalikan exposure secara automatik. Inilah dia pemandangan di Putrajaya pada waktu petang. Rakaman dibuat secara automatik ya. Walaupun peranti ini ialah peranti pertengahan atau mid range,
tetapi ia ada pilihan atau option AI highlight video yang akan meletakkan ataupun mengendalikan cahaya dengan lebih baik. Dan kemudian ada pilihan ultra steady, dan dalam ultra steady itu ada pilihan untuk max ultra steady. Ada macam-macam pilihan ya, walaupun peranti pertengahan. Biasalah orang zaman sekarang, bukan terhadap pada orang kita je, bahkan boleh dikatakan rakyat-rakyat di negara lain pun, kalau diberi pilihan nak bayar murah tapi nak ciri macam-macam. Orang putih kata you pay peanuts, you get peanuts lah, kan? Anda bayar untuk lipas, anda dapat lipas lah. Anda bayar untuk lipan, anda dapatlah lipan. Macam mana anda bayar lipas tapi anda nak lipan? Situ persoalan dia. Okay guys, komen-komen sikit. Okay ke tak okay video? Ayo. Okay guys, anda telah pun melihat dan menonton sebahagian daripada gambar-gambar dan juga video-video yang saya telah ambil. Jadi di sini saya dapat rumuskan dengan harga sekitar RM1,399 untuk varian 18GB dan RM1,699 untuk varian 256GB. Anda akan dapat sebuah peranti pertengahan yang mempunyai beberapa ciri premium beserta Snapdragon 778G. Pada saya, Snapdragon 778G ni hampir-hampir menyamai prestasi Snapdragon 865 dengan hanya beberapa kekurangan. Contohnya, ketika saya bermain Genshin Impact, ada sedikit micro stutter, dan juga pada rakaman videonya yang tidak menyokong 4K 60fps. Itu saja ya, tiada 4K 60fps. Kemudian, buat anda yang seringkali terlupa untuk mengecas telefon pada waktu malam, dengan pengecasan SuperDart 65W nya, ia mampu memenuhkan bateri daripada 0% hingga 100% dalam tempoh hanya 33 minit sahaja. Oleh itu, tidaklah keterlaluan jika saya katakan Realme GT Master Edition ini mampu memenuhi kehendak dan keperluan sebahagian besar daripada kalangan kita pada ketika ini. Baiklah, sampai di sini saja perkongsian saya. Kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih kerana menonton. Let's roll the credits.